أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا يسق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, sekali lagi siapa masa waktu lebih kurang pukul 8 7 minit sama-sama kita mengikut ataupun menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam Sabtu lepas semaya Aisyah. Di antaranya saya sampai ke tempat sama-sama kita ikuti malam ni, tak memanjakan masa dan tidak ke mengupah ataupun memberi maklumi yang panjang. Saya nak bacakan satu surah daripada ayat suci Al-Quran, iaitu surah Al-Mumazzah, iaitu satu daripada ayat suci Al-Quran yang turun ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menunjuk dan ajarnya dan jaga daripada umat-umat pada masa di Makkahul Mukarramah. Kerana ayat ni turun daripada tanah haram Mekah, iaitu turun di negeri Mekah ataupun kota Mekah. Tatkala Nabi duk sahabat agama lebih kurang 13 tahun, ia panjang masa, ia lebar daripadanya Nabi kita duduk di Mekah. 13 tahun ganak, 13 tahun cukup, maka hijrahlah Nabi kita pergi kepada Madinatul Munawwarah sebagai hijrah ma'al hijrah. Nabi kita pada tahun yang ke-13 selepas daripada baki jadi satu orang rasul kepada tanah Arab pada masa tu. Orang Arab yang terutamanya bahkan suruh kepada permukaan bumi Allah, bahkan selanjutnya ke atas keluasan muka bumi Allah Ta'ala, hidup hijau yang bersifat dengan manusia mesti kena dengar hak Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa iaitu 13 tahun di Mekah, semata-mata mengajak, memanggilkan kaum keluarga dia, ia mana sembah batu sembah berhala, ia tidak orang lain sekali dalam kaum keluarga sepupu dua pupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka lah ni kita duduk pada iaitu bulan Muharram, bulan yang terkenal
bulan yang bersejarah. Kerana termasuk dalam bulan Muharram adalah iaitunya mana ya Tuhan katanya bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhur indallah isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Iaitunya bulan di antaranya 4 bulan yang bersangat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, iaitu arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Iaitunya bulan yang ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satunya bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiganya bulan Zulqa'dah, yang keempat bulan Zulhijjah. Berturut-turut Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lepas tu lagi kepada Rajab tu selai. Jauh sikit. Yang kata bulan ini bulan yang seduh lah. Masa jahiliyah hari tu, dan sejahil-jahil dia jaga bulan Muharram, maknanya dia tak perih. Bulan bersangat kemuliaan. Ayat kata bulan ni bulan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan seduh, bulan senyap, bulan yang semata-mata beribadat dengan Allah Ta'ala. Perjanjian pada kafir dulu, musyrikin, masuk bulan Muharram, dia tak perih. Dia jaga kemuliaan sangat. Sejahil-jahil dia tahu bulan Muharram adalah bulan yang awal di dalam Islam, bulan yang termasuk dalam arba'atun hurum, bulan yang kemuliaan sangat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita duduk pada bulan Muharram, lagi akan 10, iaitu hari Ashura, Yaumat Tasyu'a, hari ke-9, dan hari ke-10, dah esok lusa, lusa daripada hari apa ni, hari Ahad. Baru hari Ahad dah. Hari Ahad ni hari ke-9. Hari Isnin boleh jadi hari Ashura. Hari ke-10. Maka 2 hari ni hari yang bersangat berhikmah, bulan yang sunat kita berpuasa hingga siapa belah-belah hari apa ni, belah-belah bahasa khusyuk dan berhikmah sekali-kali. Bulan sunat kita puasa 2 hari untuk kita selanjut beribadat, memperhambakan kita dengan Allah Ta'ala. Sekurang-kurang sehari pun kita kena puasa. Itu sehabis-habis. Tapi mulainya 2 hari berturut. Bahkan bagi orang yang rajin sangat ni, orang yang semata-mata duk mengitai, orang yang cerdik. Kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdik ialah mereka yang semata-mata duk mengitai apa yang nak bawa selepas pada mati. Masya Allah, tinggi sekali-kali. Gapo gatik kita hari ni, cerah pagi terbit, kita nak bawa selepas pada mati. Gelap masuk, dia cek diri dia. Sebanyak mana hari ni dia berbakti dengan Allah Ta'ala, berbudi dengan Allah, banyak mana dia buat bajikan dah untuk nak buat mizan di negeri mahsyar. Ayat katanya, dia cek. Ibarat saya ayat sama, ibarat beteri kereta ni, dia duk buka ni lubang. Hak mana kuih dia tambah. Hak mana kuih dia tambah. Dia hak mana nampak katanya hari ni dalam kedosaan dia banyak istighfar waktu malam. Lebih-lebih kepada tahun baru kita ma'al hijrah. Sekali-kalinya iaitunya orang panggil lepas daripada setahun, bulan yang lama, bulan yang buruk katakanlah. Maka kita saling pula bulan yang tahun yang baru. Tahun dulu lepas berpisah dengan kita. Setahun demi setahun, setahun demi setahun. Kalau umur kita 60, maka masuk pulaknya 61 pada Muharram tahun ni. Sekali-kali kita berazam dengan Allah Ta'ala akan kita nak kerja. Perkara yang nak jauh daripada hak Tuhan larang, kita nak perapat sekali-kali laksana buka dada kita dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Maka dengan malam ni saya nak
baca satu surah Al-Mumazzah, iaitunya tu ada cerita ahli neraka. Di antara hamba-hamba dia ahli neraka. Kerana ahli neraka ni banyak. Kerana banyak orang diraka dengan Allah. Di kalangannya orang beriman dengan Allah pun banyak pada ibu-ibu dan bapa. Tapi dia masuk orang yang diraka dengan Allah Ta'ala ni lebih banyak lagi. Sahabat setengah pada setengah, mereka di hari ni dia kata, apa ni setengah daripadanya bapa mai saya ni berakhir cakap ahli neraka. Kalau waktu terbit daripada ayat suci Al-Quran ataupun hadis Nabi, buat terbitlah tetap masalah azab neraka di alam akhir, iaitu di alam mahsyar terus sampai ke ahli neraka. Sena ayat katanya sebagai mutahwih penakut ti. Sebagaimana ayat suci Al-Quran beratus-ratus ayat, bahkan dekat-dekat dengan 1000 ayat. Dua ayat tetap ahli neraka. Tetap tepat kesudahan. Kerana kesudahan kitanya semenjak daripada kelahiran kita. Hari beranak kita, setelah dicatatkan kita masa 6 bulan, masa 4 bulan dalam rahim ibu kita, 1 tur, 2 tur, 3 tur, 4 tur. 1 turun, iaitu 1 lakah. Kita jadi dengan air mani. 40 hari 40 malam. Ini panggil 1 tur. Kita duduk dalam buah ibu kita. Tetap kalau capu ke titik mani hak ayah kita ataupun dengan bapa kita, diselari dengan hak ibu kita 40 hari 40 malam. Arba'in yauman wa lailah. 40 hari 40 malam dikelarkan jadi 1 tur, iaitu 1 masa pula. 40 hari 40 malam jadi alaqatan. Yang Nabi dak cerita stokor darah. 40 hari 40 malam jadi akan mudratan, stokor daging. Cukup 4 bulan. 120 hari. 120 hari 4 bulan ni rekahnya di sinilah Allah Ta'ala menyuruh satu malaikat tiup ruh. Tak kala sepenuhkan tiup ruh dalam rahim ibu, sekali dengan yang Allah Ta'ala menjadikan sepasang tangan, sepasang kaki, 2 butir mata, 1 mulut, 2 lubang hidung, 1 kepala, 2 keping telinga, 1 perut, cukup. 20 jari antara 10 kaki, 10 jari tangan, jadi 1 orang ia budak banjir katakanlah. Maka Tuhan bubuh ruh. Tak kalau bubuh ruh sudah, rekahnya mengikut pada satu hadis yang sahih nyata. Makanya Allah Ta'ala suruh satu malaikat yang kutub tulis daripada Lauh Mahfuz 4 perkara. 1, rezeki masa 120 hari 4 bulan selepas pada panah-panah tiup ruh, tulis 1 di antaranya rezeki kita. Banyak mana daripada hari kelahiran sampai ke hari mati dia. Sampai hari kesudahan mati. Kata umur 60, umur 61, 62, 63 1 hari, 63 2 hari. Katalah. Makanya tulis rezeki cukup di situ. Sebagai takdirkan Allah SWT. Ini wajib kita beriman rukun yang 6 ni. Qada dan qada datang daripada Allah. Ini qada. Qada sebagai takluk irada Allah. Qadar takluk kudrat Allah. Itu semua daripada taksih daripada Allah Ta'ala. Muafakat dengan taksir mengeluar, iaitu mengadakan sejalan dengan kudrat Allah Ta'ala sekali dengan irada Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang keduanya, dia tulis satu malaikat di Lauh Mahfuz sebagai dengan ilmillah, pengetahuan Allah Ta'ala daripada azal lagi, iaitunya umur 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 katakanlah umur. Di situ dah masa 4 bulan selepas pada tiup ruh. Yang keapanya kebaikan kita. Ini ayat katanya kebaikan sudah tetap di situ dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz pada masa umur 4 bulan.
Dan akhir sekali kejahatan di situ juga, pada masa tu juga. Jadi pak, nah bermaknanya pak perkara satunya di antaranya rezeki yang kita duk pakai hari ni, duk makan minum. Katalah rezeki milik dan rezeki rezeki ambil manfaat. Rezeki yang tafa'u bihi dengan rezeki muluk. Termasuk dua rezeki tu siap dah di lauh mahfuz. Rezeki dua, hak milik saja, tak boleh makan, tak boleh guna. Bagi orang tu, bagi orang ni, bagi orang sana. Nah, itu rezeki. Hak kita sekadar saja. Dalam 10, satu bagi 9 orang lain. Itu dia tu rekah-rekah. Dan pula umur kita. Di situ cukup 65, 70, 75, 80 katakanlah. Dan hari-hari dalam kebajikan kita. Tiap-tiap hari, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, turut idar yang Allah Ta'ala sebagai takluk ilmu Allah Ta'ala. Ya Tuhan tahu dah. Jalan kebaikan kita, khair kita hari-hari, dan syar kita, kejahatan kita hari-hari pun begitu juga. Syiar di lauh mahfuz pada masa 4 bulan umur, pada masa 120 hari diudu pada hari. Maka ayat katanya, nak kita ahli ceraka ataupun ahli beruntung sudah tetap oleh Allah Ta'ala di lauh mahfuz. Tapi dengan ikut qada mu'allaq, takdirkan Allah Ta'ala daripada qada mu'allaq sebagai iradat, boleh mengubahkan sebagai takluk ilmu Allah Ta'ala, inkishaf katakanlah kita dah mengaji, maka boleh ubah dengan sahabat kita banyak berdoa. Tuhan terima doa kita. Dengan sebab banyak bersedekah kita. Nah, daripada umur 50 kejadi 60, daripada 60 kejadi 120. Rezeki daripadanya 10 guni jadi 20 guni. Duit daripada milik 5 juta akan jadi 25 juta. Maka itu sebagai qada yang perubahan, iaitu takdir Allah Ta'ala daripada iradah Allah Ta'ala. Sebagai takluk taksih yang menentukan Allah Ta'ala memperubahkan. Kerana takluk ada dua, satunya mubram dan mu'allaq. Yang menetapkan bagi ilmu Allah Ta'ala dengan memperubahkan hudud di lauh mahfuz. Hudud di lauh mahfuz akan jadi ubah dengan sebab doa kita, dengan sebab sedekah kita, dengan sebab berhubung rohim kita. Katakanlah ya. Ayat kata ni lah. Tapi dia ahli neraka, ia ditetapkan pada ilmu Allah Ta'ala azza lagi dah. Dia ahli syurga. Tapi nak ayat kita berjalan hari ni, dia ahli syurga, dia nak buat kerja dengan takdir oleh Allah Subhanahu Taala. Kelahiran kita daripada umur 10 tahun, 11, 12 pergi ke jalan mulai dah. Dia mengaji, dia semaya, dia puasa, dia banyak sedekah, akhlak pula mulia, dia turut pergi dengan jalan tu dah. Turut ke jalan ahli syurga dah. Ni nak ayat katanya. Dalam hatunya mungkin boleh pada akhir-akhir dekat nak mati, pergi kerjakan satu perkara benda jahat, mati dalam jatuh agama, na'udzubillah min zalika. Ada juga awak jahat, pergi dekat-dekat dengan nak mati, umpama sebulan, 2 bulan, sehari 2 hari, pergi jadikan mulai dengan bertaubat, dia akan jadi ahli khair. Ahli syiadah, kata ahli syurga, ahli jannah. Masuk syurga mereka itu. Ini panjang bercara. Tapi nak ayat kata banyak sekali dalam ayat suci Al-Quran, pada ibu-ibu dan bapa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri setuh masalah ahli neraka. Ning hok bapa nak cerita katanya dalam ayat Quran hari ni kita kena berpadu sebagai Al-Quran lembagaan kita. Kita kena tengok, kena mengaji tafsir. Wak berpadu hidup kita. Dunia wak perpaduan dengan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati cop tak ada dah nak ambil Quran mari wak baca, mari wak perpaduan duduk dalam kubur. Habis dah. Semasa kita hidup dunia ya Tuhan taruh umur. Ya 60, 70 katalah ya laka sampai 8, 90. Benar-benar kita kena habis dah. Hawasi kerjaan kita marilah kita tengok Al-Quran, tafsir-tafsir yang ulama tinggal mari pada kita. Kita tak sepatut dong kita tafsir ayat suci Al-Quran. Hari ni kita ambil ulama-ulama mu'tabar mari tafsir Al-Quran, kita mari baca. Seperti katalah tafsir Nurul Ihsan yang mudah-mudah hari kampung kita mengaji, sekali-kali mursyid.
Sekali-kali kita sepatut kita kena buka hari-hari. Orang tak baca Quran masa hidup, orang tak mengaji tafsir, orang tak selamat. Dunia sampai ke akhirat, mudah-mudah. Ya kita hari ni kena duduk dengan tilawatil Quran. Qiraatil Quran. Asyur tengok kitanya jilid-jilid Al-Quran. Huruf-huruf Quran. Tak pandai baca tengok huruf. Ni Quran. Pahala semata-mata. Quran lah boleh menetapkan kita, kebaikan kita, kejahatan kita. Dengan Quran jugalah sebagai iman kita, lembagaan kita, junjung kita atas kepala. Ayat suci Al-Quran. Orang baca, tak sudah dengan baca, kena mengaji makna-makna dan tafsir. Hak ulama taruh mari. Sebab itulah di dalam Quran, kalau kita pergi mengaji tafsir Quran, nah kita tahu apa hak tu ada cerita hak sebenar. Nah, orang panggil, orang tua kata, tak apa ni, tak seperti tiku tengok besi dah. Dia sekadar kita mengaji. Sebab itulah sebut sekali-kali banyak ahli neraka dalam Quran. Kalau kita mengaji dia. Jumpa. Nah, baca sikit berjumpa ahli neraka. Baca sikit berjumpa ahli syurga. Berjumpa ahli neraka, berjumpa ahli syurga. Tiap-tiap juzuk, tiap-tiap jilid, tiap-tiap kan misah. Tiap-tiap lah. Adanya mempunyai ahli neraka di syurga. Kerana tepat sudah kita dia dua. Tak lebih pada tiga. Satu, dia sudah dengan ahli neraka. Bagi orang neraka dengan Allah. Bagi musyrikin, bagi Yahudi, bagi semata-mata orang ikarkan ayat Allah Ta'ala. Dan satu golongnya pergi kepada syurga, orang yang semata-mata terima ajaran Allah. Terimakan makna-makna ayat suci Al-Quran. Serta dia beriman sesekuasa dia. Fattakullaha mastata'tum. Maknanya maka takut mereka itu dengan Allah Ta'ala sekadar dia kuasa. Duk takut lepas takut sekadar dia kuasa. Ini ayat kata nyeninglah ayat suci Al-Quran. Syabit dia ayat dah, Quran kena baca. Kena baca. Lepas baca sudah kena mengaji. Lepas mengaji kena tahu makna. Lepas tahu makna kita tak asuk berpegang kita dengan makna-makna ayat suci Al-Quran. Di situ baru siapa tepat kita semua. Kerana banyak sekali sebut ahli neraka dalam Quran. Banyak sekali sebut ahli syurga dalam Quran. Lagu mana orang nak boleh jadi ahli neraka? 1, 2, 3. Ya Tuhan catat siap dah. Lagu mana pula mereka yang nak jadi ahli khair, ahli syurga? 1, 2, 3. Ya Tuhan siap dah mari. Lepas tu kita pilihlah. Sebagai satu ayat. Ya mu nak pada neraka, mu ambil lah Tuhan kata. Ni mu kerja ahli neraka. Tapi maksud bukan begitu. Itu nak ayat kata Allah Ta'ala lepas bagi hamba dia. Mu tidak Tuhan tak buat neraka seluas-luas. Dan bagi orang baik mu nak ahli syurga, ni dia jalan ni. Sebab itulah hok malam ni saya nak baca sekadar 2-3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Al-Mumazzah. Semua turun di Mekah 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. Tuhan wali dengan kepala ayat terbaik neraka dah. Ni neraka. Benda kita tak biasa tengok dengan dua butir mata. Dan kita tak biasa telitah dengan hati senubari kita. Dan kita fikir dengan kepala otak kita tak sapa. Cuma kita boleh tengok Tuhan buat percaman. Buat dalil sikit-sikit lebih kurang kita boleh tengok dah. Iaitu api yang kita dok masak. Api yang kita dok ambil buat manfaat sekarang. Api di Semawang. Mula buka merah. Takut dah, panas dah. Buka tak ada siapa 5 klip mata panas cuba cocok api masuk. Gelegak dah jari kita. Ni api. Tapi api ni api untuk manfaat, bukan nak bakar kita. Api Semawang tu nak bakar ke? Api Semawang, api bakar kita, api masak nasi kita. Pada hakikat, pada ru'yah kita, pada fikrah kita, pada nazar kita, fikir kita hari-hari. Banyak. Kita boleh ambil manfaat dengan api, dan kita boleh buat renung, buat fikir kata benda ni. Akhir kita tak selamat kalau kita diraka dengan Ta'ala. Kerana api ni juga yang nak bakar kita. Maknanya api ni walaupun dia kecil, Tuhan pergi bubuh dalam neraka Jahannam esok. Siapa 3,000 kali tahu.
Sabitnya nak raya atas api neraka, apabila ahli neraka nak masuk neraka, tu hewi hidup dia. So Allah kata dia ada nyawa. Dia sama dia tu dia makan. Ni bisa neraka. Sama-sama api gelulung duk makan mu aku. Dia teriu dengan hamba Allah Ta'ala, hok neraka dengan Allah. Ni Tuhan izin siapa tahu tu dia. Lah ni Tuhan tak izin api ni untuk ambil manfaat bagi kita, tapi dalam hati kalau kita tak jaga, habis rumah kita sebuah. Ya tak ada siapa setengah je. Rumah kita buat habis 3 juta. Tak siapa setengah je. Nyululung dia sebentar aja. Nah, tapi sebenarnya hakikat dunia ni bukan. Itu sebagai rahmat manfaat bagi kita. Untuk memasukkan, kerana Adam alaihi wassalatu wassalam turun daripada syurga dengan Hawa. Nah, itu sejarahnya nak masuk nak makan dah lah. Kerana telanjang dah lah kulit asal kuku kita ni. Ia jadi kecil berak. Lapar dah lah dahaga. Lalu tu nak masuk nak makan memang dia kena dengan nar, dengan api. Maka dengan api inilah Allah Ta'ala menjadikan api. Ini orang kata neraka tu jadi lama dah. Suruh Jibril alaihissalam dia ambil dalam neraka hak atas sekali. Mana? Besar buti tanah hak dalam aja. Mai rembah atas tanah bumi erat tu menjadikan duduk lekat ke kayu-kayu ke batu-batu sampai ke hari ni. Hak basuh dah tu 70 kali dalam laut. Tak rembah begitu. Kalau rembah tahu begitu, katanya Allah, firman Allah SWT akan lenyap, akan habis, musnahkan tanah Arab, tidak tumbuhkan tidak tumbuhkan pokok-pokok kayu umpama tanam-tanam. Syabit tanah Arab jadi kering tu. Kerana hok basuh 7 kali dah tu mari lotar jadi kering sampai tangga tu. Duk kering lagi lah ni. Ni baru hujan-hujan duk mari dekat-dekat akhirul zaman ni. Dulu kering kotan dah kata ke. Duk tawa air laut, nak royak atas ni panah. Panah hok Allah Ta'ala kan sembuh api neraka hok basuh 7 kali untuk ke bui makan, ambil manfaat di antaranya anak cucu Adam alaihi wassalatu wassalam dan binatang-binatang lain. Ni nak royak atas. Ni neraka. Sampai hari ni kita kena baca api neraka. Sebagai mentakuti, mentakhwifkan. Kena baca semua. Baca sebagai ambil laksananya, ambil wak fikrah, ambil wak mizan. Pertimbangan bagi kita, nazar. Fikir tilik kita. Sebenar apa api neraka hak kita dah ambil wak manfaat hari ni. Benda ni juga, iaitu hagi bubuh kekuatan hingga sampai beribu-ribu tahun, iaitu bubuh dalam neraka lazuk, neraka hawiyah, neraka hatamah, dan neraka jahannam tu hak kulit-kulit dah. Untuk orang yang derhaka dengan dia, munasabah sepatut. Pada Tuhan buat turun dah Rasul, waktu turun dahnya Nabi, waktu turun ayat suci Al-Quran, Nabi pergi baca, Nabi balik satu-satu. Nabi baca pula, Nabi pulaknya royak witerai pada masa sahabat hari itu. Tiap-tiap buah rumah, tiap-tiap pintu zugat, lepas semaya zuhur, lepas semaya asar, di dalam kota Mekah, dalam kota Madinatul Munawwarah. Ke rumah-rumah sepupu orang dia dalam kota Mekah tu rakyat pergi cerita pergi royak. Royak katanya, Rasulullah dah cerita banyak sekali di Madinah selepas pada mati, kalau mu tak syurga neraka. Tak neraka syurga. Tak syurga neraka, tak neraka syurga. Kerana kulluhum adalah neraka syurga. Tepat tamat, tepat kesudahan. Tak selagi sampai situ tak sudah. Kerana kita selepas pada mati, dia akan berjalan lagi 3 tempat lagi. 3 talata makan lagi. 1 di alam barzah. Yang kedua alam mahsyar. Yang ketiga salah satu syurga neraka. Tapi alam barzah satu saja. Alam mahsyar wahdah satu saja. Seluah-luah mahsyar satu saja. Tapi dengan alam barzah tu pun maknanya terbahagi 2 antara 1 alam barzah siambil daripada neraka. Hak orang neraka dengan Allah. Hak orang sujud sembah daripada hatu setan, pusu upama matahari bulan. Upamanya orang eka Quran, eka hadis, eka semata-mata mereka itu kagak hak sebenar. Dan 1 daripada cawan syurga, siambil syurga. Juga dah di dalam alam barzah. Juga diklik kepada mahsyar, 1 kepada ahli neraka, 1 di syurga. Tak sudah lagi. Dia akan basuh kita ni.
Mudah-mudah akan basuh kawah. Dunia raib dah, pana dah. Pana dunia habis dah. Gitimbul alam berzah. Bakit habis alam berzah kita pergi ke masyar. Sapu alam berzah. Seolah kata ibarat orang pulut tu, sapu habis dah. Basuh kawah alam berzah. Tak ada dah manusia situ. Tak ada dah malaikat situ. Tidak ada segala jin, semua iblis tak ada dah. Hidup di masyar habis. Habis. Apabila kiamat, ia bakit di sana. Tapi apabila menetap habis di sana, walaupun berpuluh-puluh ribu tahun, berjuta tahun, kita akan mengutus Allah Ta'ala kepada syurga satu fuak, neraka satu fuak. Habis juga dah masyar. Tidak ada. Kerana akhirnya masyar, alam barzakh tidak ada. Ada dua tempat. Syurga, neraka. Neraka, tempat azab. Tempat azab, jin dan manusia neraka. Syurga, tempat nikmat, jin hak Islam dengan manusia hak Islam serta beriman. Dua ni terbaik. Begitulah ada cerita di dalam ayat suci Al-Quran. Sebab itu kita kena mengaji tafsir. Sebab kena mengaji benar maksud Allah, apa hakikat neraka, apa hakikat syurga. Kalau kita reti di sini, laksananya Allah Ta'ala berikan laksana taufik hidayah, kita selamat dah, nyata dah selamat. Kerana neraka tak ada siapa berani. Sebab neraka masa Rasulullah dengan sahabat terbaik mata. Rasulullah sebab neraka supaya kata tak kuasa Rasulullah nak terbaik mata. Sahabat-sahabat begitu juga. Kalau tengok sejarah Umar ibn Khattab, sebaik-baik dia semasa dia belum masuk Islam, sebelum dia beriman. Nampak ke tak? Sekejap-kejap, sekerah-kerah hati. Pucung pedal dia tu tak lebih pada 3 hari boleh jilat darah. Pak kita tak ada siapa tahu tu. Kerah hati, bekai, anjurkan. Ni perangai Umar ibn Khattab. Bukan dia perangai Uthman, bukan perangai Ali, perangai orang bunuh orang, perangai bekai. Tapi setelah dia memeluk Islam, Umar Masya Allah. Sebab neraka tu baik mata. Sebab neraka bahasa janggut. Sebab kubur bahasa janggut. Sebab masyar paling tengok tu baik mata, penuh air mata. Ni, sekerah-kerah sebaik-baik Umar ibn Khattab, juga Uthman begitu. Uthman benar dah lembut di asal lagi dah perangai dia menatu Rasulullah. Tapi nak ayat tu kalau kita baca sejarah Umar ibn Khattab, Allah Akbar. Pak kita hari ni juga marilah kita ambil perangai-perangai sahabat. Kita tengok tafsir Quran, tengok sekali-kali kita banyak lah. Iaitu ayat-ayat yang Tuhan nak cerita neraka. Moga-moga kita dapat laksananya taufik hidayah. Mari berasa ngeri dengar. Mari berasa kitanya takut benda ni. Kerana kita benda ni, ya benda Tuhan tak ada pandai lagi. Ni nak kata orang beriman ialah orang yang allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yakin kagak tak nampak tengok. Berasa sungguh. Berasa 100%, 100%, bukan 100%. Kata benda ni akan berlaku. Benda ni panas sungguh. Hancur sungguh. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamut. Kemudian kamu tak mati dah. Wa la yahya. Dan kamu tak hidup. Nak wayak kata Tuhan nak wayak pada ayat ni katanya, tiap-tiap saat kamu tu sakit di dalam satu saat. Satu kelip mata tu sampai 70. Kamu sakit dan hidup mati, hidup mati. Kalau dah tak mati dah. Hidup kamu siapa yang mati? Apa hidup kamu siapa yang mati? Mana ayat katanya? Sakit sangat. Dalam mata sekelip mata tu Allahu Akbar. Walau kamu dah hidup, tapi hidup kamu siapa yang mati? Walau kamu tak mati. Tak mati dah kita. Kita mati sekali saja. Kita dah neraka mati. Orang dah kena azab neraka, tak mati. Tapi tak mati siapa yang mati? Sakit. Hanawi perasaan begitu. Sabit itulah dengan ayat saya baca saat ni, dengan satu ayat. Dengan katanya wailul likulli humazatil lumazah, bermula sangat azab ataupun sangat jahat. Itu bagi tiap-tiap orang yang ngupak-ngupak. Ni dan sebuah kepada kita takluk pekerjaan manusia. Sebenarnya aku ni Tuhan nak buat tu setan orang hak dia aku. Tak ada nak buat manusia, tapi manusia turut dia kata. Dan manusia tu ekarkan ayat-ayat kami kata Allah, bubuh ni aku sekali dengan fuak tu. Fuak hatu setan, fuak iblis alaihi la'natullah. Fuak bapa Izzazi tu. Fuak jan, fuak tu. Ada cerita dalam ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Nak ayat kata ni neraka. Dan mereka itu orang yang lagi yang membawakan cakap jahat, pelaga-pelaga manusia. Ni nak ayat kata Tuhan menjadikan manusia ni
satu apa ni? Terbaik, 2-3 akhlak, 2-3 rupa, 2-3 cakta. 2-3 pekerjaan dalam tubuh kita. Nafsu Tuhan menjadikan sebagaimana nafsunya banyak sekali-kali, nafsu raudiyah, nafsu apa ni mutmainnah, nafsu ammarah, nafsu lawamah. Mana nafsu ni tubuh kita dah. Sebab itu kita kena benar-benar kena mengaji tafsir. Apa gatik hak Tuhan, hak ulama tafsir mari kita. Ya semua kita ni selamat tak dapat tidak dengan kita memadu dengan Quran. Nak jahat satu orang juga orang tak padu dengan Quran. Kerana orang tak padu dengan Quran, dia tak berasa gana. Lagu mana azab neraka, lagu mana pedih neraka, lagu mana masuk neraka, lagu mana api neraka, lagu mana bersangat tak azab, dia tak tahu gapo. Tapi kita gaji duk mengaji tafsir kata neraka ni satu daripada api hak tah dunia ni, dua ayat sana ni Tuhan bergano gi bubuh situ bertahun-tahun. Ya kan asal nak jadi ke api ada jadi rahmat kita manfaat api neraka. Hak dibasuh oleh Jibril alaihi salam tu tahu tak muka abah minta harap dulu. Sepak kita sekarang. La haula wala quwata illa billah. Tapi di bubuh esoknya bukan awak manfaat dah. Dalam neraka dia jadi azab. Azab siapa dia? Azab manusia hak neraka. Manusia seperti kita hak neraka. Puak musyrikin Yahudi Nasara berapa ratus agama. Berapa puluh agama hak hidup sehari hak neraka dengan Tuhan. Ini ayat katanya banyak sekali-kali masa tu tidak tak setuju dengan ayat ni. Dengan ayat ni iaitunya banyak orang yang pelaga. Mengupak pelaga orang ni kena takut ibu-ibu dan bapa. Tak selamat orang pelaga orang. Tidak Tuhan tak setuju dengan ayat ni. Satu wadi dalam neraka. Satu lubang nak peracurkan badan mereka hingga sapanya. Satu minit 70 kali hancur. Bakar sungguh bakar. Guling sungguh. Ni neraka. Allahu Akbar. Mari sama-sama kita menghidupkan hati kita. We berasa takutlah kita hari ni. Semasa kita hidup walaupun kita sendiri makan minum, we takut dengan selepas mati. Hok mati dah apa nak kata tak tahu dah. Hingga siapa mereka itunya. Tuhan ada wayak mati esok ni takut. Tak masuk lagi baru duk takut aja. Yauma yafirru mar'u min akhi. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Di hari dia nu esok ni, anak dengan pok tak kenal. Pok dengan anak pun tak kenal dah. Bahkan katanya ibu dengan pok pun tak kenal. Kakak dengan adik pun tak kenal, lari aku dah. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Sahabat-sahabat anak-anak semua pakat lari muku dah. Kerana duk takut dengan neraka. Hadah Tuhan hendai dah. Tak masuk lagi Tuhan dah hendai. 500 tahun nak sapa ke neraka Tuhan dah hendai dah. Dah habis dah ketal luruh dah. Luruh dah hati-hati jatuh-jatuh lipo-lipo wah pinggir mereka itu hancur habis dah. Takut hancur. Tapi hancur pun tak mati. Dia jadi hidup dah jadi dah. Tak masuk lagi tu. Tuhan naik gambar bagus. La haula wala quwata illa billah. Ni ayat katanya setara mana tu wallahu alam. Kita walaupun seminit pun tak mau rasa. Tak mau tengok tak si dah. Nauzubillah. Allahumma wahai Tuhanku, jagalah laksana taufik hidayah kepada aku ya Allah, dan aku sendiri, isteri-isteri dan anak-anak aku ya Allah, untuk laksananya tidak dapat akulah ya Allah nak minta tolong melainkan dengan Engkau ya Allah tempat aku minta tolong. Ni dok kata kita dok semaya ni nak kita ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah jua yang tempat kami sembah, dan akan dikau jua ya Allah tempat kami minta tolong. Tak ada hak lain itu sebagai sabab dan musabab. Hak tempat minta tolong sungguh Allah, wahdatullah, ketunggalan Allah Ta'ala. Berapa kali sehari duk baca? 17 kali sehari semalam. Kerana 17 rakaat. Kena baca, tak baca ni tak sah semaya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Separuh awal, mula awal kita memujikan kepada Allah. Iyyaka na'budu, akan dikau kepada apa ni? Akan dikau jua ya Allah tempat kami sembah. Tak ada ia kami rokok, kami sujud. Satu Allah.
Engkau tunggal ya Allah, tempat kami semua yang kami mengadu-ngadukan. Dan Engkau tunggal ya Allah, ya tempat kami minta tolong. Nah, awal doa, awal memuji, yang kedua doa. Kerana Fatihah ni dalam semaya daripada bismillah sampai ke iyyaka na'budu, itu ibu-ibu dan bapa memujikan Allah. Sekerat daripada ayat suratul Fatihah, 3 ayatnya. Dan 3 ayat lain belakang, iaitunya berdoa kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim hingga ke waladdallin. Ini doa kita. Seolah kata kita dah berdoa. Jadi sebenarnya ni memuji dengan doa. Dan minta istighfar. 4 rakaat zuhur. Nak kita ke? 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Semua tu memujikan Allah, minta tolong dengan Allah, berdoa, dan kita beristighfar, bertasbih, memujikan Allah Ta'ala. Sampai orang tak semaya, dia ada buta mata hati. Termasuk dalam ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun azim. Tu tepat. Na'udzubillahi min zalika. Jangan dia Tuhan teri mata hati. Orang tak semaya salah satu dah. Kerana dia tak berdoa dengan Allah. Kerana dia tak minta dengan Allah. Kerana dia tak puji dengan Allah. Tak ada istighfar menuju dia dengan Allah Ta'ala. Pada hakikat daripada zahir, kedua-dua lagi. Zahir pun tak ada, hakikat pun habis. Na'udzubillah. Apa nak kata tak tahu. Wallahu a'lam. Hani neraka ibu-ibu dan bapa deh, neraka ya tu hendak cedek kepada ahli Mekah pada masa tu, ya Nabi pergi baca serumah ke serumah, ke Medan dan kepada tempat-tempat kepada serami-serami rumah yang mengupak mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala orang-orang yang mukmin seperti Umayyah bin Khalaf dan kepada Walid bin Mughirah dan kepada Akhsan bin Syariq dan Al-As bin Wa'il dan Jamil bin Muammar. Makanya makna wai itu satu kalimah, satu tempat yang azab ataupun nama padan di dalam neraka Jahannam. Hak atas sekali tempat azab orang-orang yang mengupak-ngupak, orang hidup bercara, orang bercakap mempelagahi di antara sama saudara, ataupun sangatlah mereka itu tuduh menuduh sama saudara. Sampai berat benda ni. Sampai tuduh menuduh jangan. Cica menyeca, pelaga mendeki, kupak mengupak. Hanya ayat katanya, la yajtanibuz zan ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Ayat katanya tak boleh sama sekali kita hacum-hacum, upak mengupak gi. Tutuh-duh cakap tak mulai di belakang mata sesama makhluk Allah. Besar lebih pada lebih pada apa-apa lagi. Hingga siapa kalau kita berjuran. Sama kita tuduh menuduh. Dia panggil curi. Kita hari ni kita itlak kata curi ni curi barang orang. Curi orang, curi limau orang. Nak kita ke? Curi-curi pun ni, curi kelapa orang ni, curi pisang orang di belakangnya mata, ambil senyak-senyak lek makan. Tu curi, tu curi panggil curi benda. Boleh makan, boleh minum, curi ayam. Nak kita ke? Curi itik, curi kambing, curi lembu. Tu satu benda yang kita dapat makan, dapat milik. Ada selagi curi tapi tak dapat benda, tak dapat milik. Curi cakap huduh di belakang mata. Curi juga, curi mengupak. Curi ni lebih pada curi ni cek kau 7 ganda. Hok ni hok takut sekali-kali. Curi hok ni ada gak benda. Curi hok ni orang panggil curi nak makan, curi nak milik, curi nak guna. Tak ada giwak jahat kepada tuan, hok tu jahat juga. Jahat kepada makna jahat juga, tapi pada zahirnya orang panggil tidak ambil barang. Ambil wahnya, ambil wah lima. Tapi hok ni gi khitab kepada hok Tuhan jadi selalu. Gitu dah kepada hamba Allah Ta'ala, orang sesama segeseng.
Dituduh dia kupik, dituduh dia kedekut, jalan ke petahi katakanlah. Dituduh kepada perbuatan Tuhan. Curi wanyo, curi walima, curi pisau tanah, tak ada tuduh. Hok ni dituduh perbuatan Tuhan. Karena satu orang hamba Allah Ta'ala ni perbuatan Allah. Mana apabila kita dituduh perbuatan Allah, supaya kita dituduh kepada Allah Ta'ala dah. Itu pada hakikat. Ia hidup situ. Ni sabit dosa besar. Pelaga mempelagai. Cucu mencucui. Maki memaki. Tuduh menuduh. Upak mengupak. Ayat ni nak ayat kata tu nyata. Satu neraka tu ada cendek. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita dah sedar, kita dah khabar, kita dah mengaji tafsir, kita dah bersama dengan tok guru, bersama dengan orang lain kita mengaji dok depan, maka di hari ni sama-sama kita bertobat. Sama-sama kita kembali semula. Rojok naik batas klik semula lagi kepada jalan yang betul. Ibarat kata 5 tahun ni tahun dah kita dok main berjalan oleh parit. Dan kita ke turun seluk naik bagus, turun le duri, tapi kita tak terkhabar. Kerana tubuh kita tak sakit. Kalau turun le duri salat, nyata tubuh kita sakit, kita lari lalu dah naik. Lari selalu dah. Turun dalam kubah-kubah apa dah. Oh, takut. Tapi turun ibarat dalam kerjaan kita, duk dalam, duk meneliti ikut juri neraka dah. Bahkan dalam neraka dah duk mengarang. Duk pelaga orang. Duk cucu aku orang. Hani nak ayat kata masa dulu ni lagu ni. Allah Akbar. Habis di situ, makanya nak ayat katanya Tuhan sambung dengan ayat allazi jama'a malan wa addadah. Mereka yang menghimpun mereka itu akan harta benda yang besar, yang banyak bilangi, tapi mereka itu bakhil. Tidak beri manfaat dengan harta mereka itu dah himpun. Akan jadi mesnah mereka itu, tubuh mereka itu harat oleh harta mereka itu pergi ke neraka. Sebab itu Tuhan banyak setuh dalam ayat suci Al-Quran masalah orang milik harta. Orang kaya dengan orang miskin banyak tengok. Sebab kalau orang mengajar ceramah agama duk pilih kau tu. Syurga neraka. Dah milik harta betul, milik harta tak betul. Kena atau tak kena? Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Nah, maka dengan malam ni sekali-kalilah, insya-Allah pada waktu lain saya sambung lagi. Nah, kata habis malam ni dengan ayat al-mumazzah. Dah menghimpun harta mereka itu akan harta yang besar yang banyak, iaitu untuk nak bilangi semasa hidup mereka, nak memewahkan hati mereka. Ia membawa mereka itu terlupakan dengan Allah Ta'ala, lalaikan pekerjaan hari-hari. Malam mereka itu lalai, siang tengah hari mereka itu lalai masa tengah hari, masuk malam, beritung-itung mereka itu nak hipung-hipung harta, nak mengkumpulkan harta mereka itu, nak bersedak-sedak mereka itu. Na'udzubillahi min zalika. Ini berfitnahkan sekali-kali. Sebab itu dua perkara yang bawa pada fitnah kita. Satu, panjang umur kita, peringkat tinggi. Duk pergi dengan peringkat. Na'udzubillah. Yang dua, panjang umur kita, duk hipung harta mereka itu, tak terkhabar. Supaya mereka itu tak mati dah. Terlupa mereka itu dengan Allah. Terlupa mereka itu, peringkat mereka itu dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalika. Habis itu. Allazi jama'a malan wa addadah. Nah, disama dengan ayat yahsabu annama lahu akhladah. Seko ia mereka itu bahawa harta mereka itu meninggalkan dia di dalam dunia tiada mati. Hani dia. Supaya tak mati dah hidup dunia mereka. Banyak lagi sekarang lah di dalam hak ulama penuh-penuh apa. Katalah menara tanah jalan kita seluruh. Bukan sampai ke Malaysia kita kan. Nah, ia dua fuak tu baik. Satu orang jaga harta pandai, yang kedua orang jaga harta tak pandai. Yang pertamanya, yang dua di antaranya orang jaga peringkat mereka itu pandai, orang jaga peringkat tak pandai. Nya harat dengan peringkat ni, hebat dia pergi bawa pada takabur. Harga tu ni. Allahu Akbar. Hanya kita lakon ni, kita kena tahu cara-cara hidup kita hari-hari, kita mari di mana, duduk di mana. Hari ni duduk di mana tu nak pergi ke mana. Mari asal di mana, duduk di mana. Sekarang lepas tu nak pergi ke mana. Pergi ke mana tu sudah tak lagi. Hidup nyata. Apa kata hok kita nak guna selepas pada hidup. Ini dia. Berapa negeri lagi kita nak pergi. Sebab itulah Tuhan kata lek belakangnya kalla
Tiada begitu, yakni jangan seka harta yang meninggal kamu duk pikul, kamu duk kopul tu menjadi nikmat pada kamu, menjadi duduk hingga kamu tak mati, ia membawa kamu ken mulai kamu. Dak, jangan seka. Betul-betul kalau kamu beramal yang soleh, berilmu kamu beramal yang soleh, maka kenalah kamu bibik harta. Tapi kalau kamu tidak berilmu, tidak amal yang soleh, maka mu bibik harta itu sejahat-jahat bibik harta. Ma fitnah, sehabis-habis fitnah sebelum pada mati kamu dengan harta kamu tu. Karena kamu tidak ada ilmu dan kamu tidak ada amal yang soleh. Orang nak bibik harta betul, serta mereka itu kopong harta, ya kena kamu berilmu, yakni ilmu agama, ilmu agama dan beramal yang soleh. Mereka itu semata-mata bertawajuh dengan Tuhan, serah diri mereka itu dengan Tuhan. Dengan mana kalau kita mengaji sekali lagi, zahid. Apa zahid? Benci kepada harta. Benci di sini dengan mana? Kata Imam Razali rahimahullah, benci dengan makna tak bergantung dengan harta. Walaupun harta itu tak tahu berapa milion, berapa puluh juta, berapa ratus juta, tak ada pergedak. Cuma milik saja. Milik sebagai hak Tuhan suruh milik. Milik dengan ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana milik diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lagu itulah dia buat. Mana? Tak bergantung. Tak pegah. Tak milik dengan harta dia. Kau milik harta banyak, kau dia takut. Kau dia menangis. Sebagai sejarah Abu Bakar Siddiq dengan Abdul Rahman bin Auf. Sejarah ni panjang. Tengok. Ni orang kaya pada masa dulu. Beribu-ribu rakyat tanah Madinah Abu Bakar milik. Habis. Dengan khairat, khidmat, bertabaruk. Juga Abdul Rahman. Sampai 3 butir Baitul Mal. Tapi semua tu untuk masyarakat. Untuk anak yatim. Untuk orang lekat hutan. Ini bersedekah dia. Malam-malam bangun pukul 12. Terbit mata sampai subuh, tidur tak jenera. Ni perangai Abdul Rahman ibn Auf. Cukup dengan Rasulullah kata, ya Abdul Rahman bin Auf, engkau adalah min ahli jannah. Salah satu dalam 10. Dia kata orang yang 10 dengan Abdul Rahman bin Auf, contoh orang milik harta banyak, kekayaan pada masa ahli Madinah, tapi mereka itu tidak bergantung dengan harta benda. Kali yang 10, iaitu mengikut pada satu hadis, Nabi kita sebut atas Abdul Rahman bin Auf. 10 orang hak nyata, hak di dalam hadis sahih Nabi sebut 10 orang ahli syurga, min ahli jannah. Orang yang ke-10 kena kepada Abdul Rahman bin Auf. Orang kaya hak masuk syurga. Juga Abu Bakar Siddiq tu sebut yang awal-awal lagi dah. Tapi orang 10 tak salah ingat saya, Abdul Rahman bin Auf, ia dicatatkan oleh Nabi, ia sebut engkau min ahli jannah, Abdul Rahman bin Auf. Karena lagu mana sejarah dia, harta dia habis. Berpandangan berkhidmat, tidak bergantung langsung. Zahid yang paling nombor 1, Abdul Rahman bin Auf. Allahu Akbar walillahillah. Habis di situ dah. Makanya dengan akhir ayat layung bazanna fil hutamah wa ma adraka man hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. InsyaAllah pada waktu yang lain dah pukul 9 dah. Sikit saya nak wayak alik belakangnya cara hanana amal. Dan saya baba ni mudah-mudahlah kepada ibu dan bapa hendak mengikut di dalam Baba Channel FC ni lah. Ada sikit sebanyak saya tak ada nak susu. Hak saya tahu dengan yang nyata dan kita beramal lah. Wemo di dalam ayat suci Al-Quran hak saya mengaji tahu lebih kurang. Setelah catat dah mari dengan perkara lagu ni menerima pada guru, saya nak wayak tak ada nak susu. Terpakat-pakat nak buat amal. Saya sendiri pun sekadar tahu nak buat amal berlebih kurang dan nawi kepada ibu-ibu dan bapa pun seperti itu juga. Kita nak beramal berambil manfaat. Seperti mana saya dah wayak dah mari cara-cara nak baca tu baca ni berdoa katakanlah dan daripada ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama. Malam ni saya nak wayak sikit antara iaitunya
ayat kursi. Alhamdulillah. Juga saya nak ijazah kepada ibu-ibu dan bapa, tapi banyak dah kepada guru-guru duk cerita duk wayak, iaitu satu ayat kursi ni kehebatan. Jadi berkat, jadi rahmat, jadi manfaat, banyak pahala selepas mati. Sikit sebut ayat kursi, banyak peninggalan pahala hak Tuhan beri kita selepas pada mati. Hingga siapa kalau mengikut pada satu hadis, selepas semaya 5 waktu, semaya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita tak boleh tinggal dengan ayat kursi. Senantiasa kita berwirid. Kerekasan daripada hadis Nabi, hadis sahih, iaitunya sebut di dalam kitab hadis yang bermaksudnya barang siapa tak ketinggalan ayat kursi selepas iaitunya ba'dis salah, kemudian semaya 5 waktu, iaitu semaya as-salatil maktubah, semaya yang wajib fardu, tak tinggal ayat kursi, tidak ada jarak di antara dia dengan syurga. Tidak ada dinding. Tidak ada hijab antara satu orang selepas semaya 5 waktu, lepas semaya zuhur, ia mengada baca dengan ayat kursi. Lepas semaya asar, wirid, iaitu dia baca ayat kursi. Tak pergi ke mana lagi, akhir dianya sudah dengan ayat kursi. Dia duk oleh belakang katakanlah. Tapi maksud di sini nak ayat kursi. Lepas semaya maghrib ayat kursi, lepas semaya isya ayat kursi, selepas juga semaya subuh pun dengan ayat kursi. 5 waktu tak ketinggalan ayat kursi. Tidak ada hijab dinding di antara dia dengan syurga, malaikatnya maut, mati duk dinding lagi. Ayat katanya di sini kita mafhum boleh ambil maksud banyak. Orang baca ayat kursi, iaitu di kalangan hamba Allah Ta'ala umat Nabi, khasahnya umat Nabi Muhammad SAW, tak ketinggalan ayat kursi lepas semaya, Tuhan pun dosa. Tak boleh nak masuk syurga kalau ada dosa. Ni kita tepat panggil istinbat, reti kitanya. Pengertian bagi kita cukup Allah Ta'ala beri otak kita nak fikir. Ni panggil kegunaan otak kita. Kegunaan akal fikir hak Tuhan beri kita. Kenapa? Ni salah satu dah ni. Tidak adalah antaranya selepas semaya baca ayat kursi. Hingga siapa tidak ada dinding dia dengan syurga. Satunya maut, mati mautah. Maknanya apabila mati, mana syurga. Tak dikata nak boleh satu orang masuk syurga, satu ia kena tidak ada dosa. Ada dosa sikit boleh masuk syurga. Mana tu apa habis nak sebab kedosaan kita. Ni ayat kursi, kerana ayat kursi tu kalamullah. Cakap apa tu ayat kursi semuanya mana? Tak salah ingat saya cuba kita tengok. Bila tengok. Rasa supaya ayat kursi ni insya-Allah bila tengok 170 huruf. 170 huruf. Dalam 170 huruf ni dia nak wakaf. Baca wikna hok dalam hok dia nak. Hok tuan guru asal hok wayak mari ke. Dia nak wakaf, boleh nak baca, tak ada wakaf berapa pun. Wakaf 5, wakaf 7, wakaf 8, wakaf 9, wakaf 10. Tapi dia nak wakaf 9. Tu dalam tausiah dia mari wakaf 9. Wakaf 9 ni gi guru di mana-mana pun. Hak saya tahunya, saya biasa dia tu mengaji di almarhum iaitunya ayah D. Saya biasa dengar masa dia duk mengajar malam Jumaat dulu. Malam Jumaat tu ramai pada masa tu kereta beratus-ratus. 140 buah, 150 jujur. Aku dapat ni ambil daripada gelong tonok lagi. Pergi siapa ke mana nu? Kat tengah benda dulu dia benda tu. Ni nak ayat kata deh. Saya biasa dengar, biasa catat tulis. Almarhum ayah kita ni kalau hok mengaji di Selabudi, wakaf budi memang. Hok ingat-ingat, kalau hok tak ingat pun akan dia balik tempat tulis saya dia lebok wakaf 9 kita perhati tengok. Saya nak baca wakaf 9. Baca wakaf 9 maknanya satu ayat dia beradu. Tu panggil wakaf.
Satu wakaf, dua wakaf, tiga wakaf, 4 wakaf, 5 wakaf, 6 wakaf, 7 wakaf, 8 wakaf, 9 wakaf. Wakaf 1. Perhati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1 wakaf. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. 2 wakaf. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 3 wakaf. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. 4 wakaf. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5 wakaf. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 6 wakaf. وسع كرسيه السماوات والأرض. 7 wakaf. ولا يؤوده حفظهما. 8 wakaf. وهو العلي العظيم. 9 wakaf. Nih baca supaya saya baba meg koyak sani. Nih baca sani. Jadi 9 wakaf. Hingga sapanya berpuluh-puluh hikmah. Banyak kebajikan selepas pada mati. Timbang dengan neraca Allah di pada mahsyar. Ayat kursi. Dan jadi hubatan, jadi hikmah, jadi penawar, jadi penyekat teh. Semasa kita hidup, jadi dindingkan jahat-jahat. Nah, seperti kisah orang nak kena orang apa ni, orang nak sihir. Hatu-hatu syaitan iblis alaihi laknatullah. Goda-goda ni kita kena percaya, kena yakin. Ada sungguh. Nah, seperti masa dulu Rasulullah kena khianat oleh Nabi. Tengok sejarah tu. Nabi dengung dekat-dekat dengan sebulan. Dah ni contoh tauladan. Labi-labi. Masa tu iaitu dia musyrikin Nabi. Hingga siapa Allah Ta'ala mimpi ke? Nah, di dalam sejarah tak apalah Rasulullah mimpi bahasa ambil rambut Rasulullah dicocok daripada satu berkatak dalam telaga gelepah. Ni Ali marah sangat ni atas sejarah tu. Maka dengan ayat kursi insya-Allah Ta'ala bagai sihir-sihir, bagai syaitan nak goda, nak main kita, upama dalam penyakit kita apa semua tu dengan ikhtiar usaha serta dengan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata. Akan selamat kita dunia dah kita selamat tu hang jaga. Insya-Allah Ta'ala berat timengi di negeri akhirat kelak. Wakaf 9. Kita baca lagu ni berapa kali? Nak baca wakaf 9 untuk kita nak jaga. Sehari sekali lepas sembahyang subuh. Upama sehari sekali lepas sembahyang Isya. Boleh. Di mana saja tidak ada catat, tidak ada tahdid masa. Tapi oleh dianya kalau ni kemudian pada subuh tu lebih elok lah. Dan lepas Isya kita nak tidur. Dia katanya yang penawar paling besar lagi kita baca wakaf 9 7 kali. Baca wakaf 9 7 kali. 1 kali perhati mulai. 1 kali ni hak saya ambil di lain pula ni. Hak marhum mulah ayah hari tu, mulah ayah dia suruh baca wakaf 9 gitu ya. Pani saya ambil di satu tuan guru pula, iaitu dia suruh baca 7 kali. 7 kali hambuh kau dak apa sekali. Wakaf 9 7 kali. Masa duduk. Upama lepas-lepas semaya ke ambil sejadah, tak capai dengan semaya pun tak apa ni. Kita tak buat pagi, kita buat tengah hari buat. Untuk kita maslahat selamat, serta mendindingkan, serta kita Allah Ta'ala dukungkan kita, jaga kita dengan ayat suci Al-Quran. Moga-moga selamat kita. Baca pesel saat ni 7 kali. 1 kali baca awal pertama kita hambuh depan. Baca sekali 7 9 wakaf ni hambuh depan pun. Kali yang kedua kita hambuh kanan. Hambuh kanan. Ni capur-capur tengok nak jadi kata bid'ah apa ni, ni kena jaga weh. Main bid'ah semacam tak ada arah lah kita ada kan.
Dia orang buat tu dia ada nas, dia ada tempat ambil. Apa dah tu? Dah gitu kan. Hani hidup dunia jadi jatah. Tapi jatah dengan ayat suci Al-Quran. Nah. Baik. Sekali baca wakaf 9, 7 kali baca. Dalam jumhur, dalam fadilat dia, dalam tausiah katanya 7 wakaf 9 wakaf 7 kali baca. Dan kalau ada kali tulis 9 wakaf ayat kursi 7 kali baca. Baca wakaf 9 kali pertama hambuh depan. Serta Allah SWT izinkan sekalian perkara hajat kita. Sekalian perkara hajat kita. InsyaAllah. Hati kita letak mulai dengan Allah SWT. Sebagai tuan akan menjadi sekalian perkara. Sekalian makhluk. 7 pantala langit, 7 pantala bumi dengan wabainahuma barat antara. Sekali baca. Wakaf 9 hak mula-mula. Hambuh dapat. Baca yang kedua. Hambuh kiri. Ada hambuh kanan. Maaf. Cukup 9 wakaf hambuh kanan. Balik hambuh. Minta dengan Allah Ta'ala pertolongan kita. Apa kesusahan? Apa kemiskinan kita? Bukalah rezeki. Dan apalah laksana taufik hidayah. Yang ketiga, kita hambuh ke belakang. Paling ke belakang kita. Lek belakang. Bukan paling syurah tu kok hambuh gitu. Tu berdoa sangat hambuh. Hati kita ni lek belakang. Kali yang keempat, cukup wakaf 9. Seperti saat ni wakaf 9. Hambuh pergi kepada kiri. Ni kali yang keempat. Hambuh kiri. Dia kata hambuh biar angin terbit sebelah kiri. Kali yang kelima, hambuh sebelah atas. Cengok naik sikit-sikit. Sebelah atas. Kali yang keenam, hambuh sebelah bawah. Sebelah ke bumi. Kalau kita duduk sila ke, duduk tawarruk ke, duduk iftirahah, katakanlah lepas semaya, hambuh bawah. Kali yang kena. Cukup ni jihad. Lepas tu kali yang terakhir, baca ayat kursi, wakaf 9. Seperti mana saya baca saat ni. Wakaf 9, hak ni taruh dalam hati senubari. Taruh dalam dada, taruh dalam tubuh kita. Dia kata amal lagu ni adalah satu kan. Amal iaitu daripadanya untuk kita menjadikan penawar dan jaga menjadikan hubat sekalian perkara keliling tubuh badan kita tak menjadi lemah kan. Dan apabila kita terbaik pada rumah, gilah lama mana pun hingga siapa Allah Ta'ala hantar kelip, bulu rumah tak jatuh seorang. Dimeliakan sekalian orang. Orang tengok kita memandankan kemeliaan. Rezeki murah yang mesebabkan kitanya Allah Ta'ala membuka rezeki kepada kita. Dan keizmin kepada kita. Orang tengok kita baik. Berasa mesra. Ini salah satu kan. Kerana kita mengaji dah. Sabak dan musabak. Syarak dan masyru' manik. Semua tu benda hak, benda sebenar. Ini sampai kata dia kena mengaji. Jangan tak mengaji. Kita tak mengaji insyaAllah. Secerdik-cerdik bijak sana orang berjalan. Tak kita. Sebodoh-bodoh orang berjalan. Secerdik-cerdik orang duduk di kampung tu patung ke tua. Dia ke tak? Ini walaupun bukan hadis ni kita kena percaya. Secerdik-cerdik orang duduk main dalam kampung. Sebodoh-bodoh orang berjalan. Secerdik-cerdik orang tak mengaji. Sebodoh-bodoh orang tutup ti ilmu. Allahuakbar. Dia bodoh tapi dia tutup ilmu. Inilah paling bijak sana. Tapi dia cerdik, kecek dia cerdik, tapi tak mengaji dia. Hanya dia panggil cerdik kotong. Cerdik tawar, cerdik tak manis, kotong hak ni. Dan sabit itulah bodoh. Kita pergi ke masjid, pergi mengaji, tapi kelak kita cerdik. Juga kita mengajilah apa saja sebagaimana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi daripada ayat suci Al-Quran, dan kita kena berguru. Moga-moganya kita selamat dunia sampai akhirat. Saya ijazah daripada ayat kursi wakaf 9 7 kali baca ni hak saya. Saya mengizinkan mengijazahkan ayat kursi 7 wakaf 9 7 kali baca. Tu. Buatlah seperti mana hak ni insya-Allah taala
Moga-moga pertolongan Allah Ta'ala banyak sekali-kali, menjadikan penambang, menjadikan ubat, menjadikan dinding, menjadikan apa ni, tiap-tiap daripada ujian, tiap-tiap daripadanya kecemaran, tiap-tiap daripada orang nak khianati kita, orang nak buat huduh kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Moga-moga Tuhan jaga keliling pagar kita dan jaga tubuh kita. Tak kalau kita terbaik pergi ke mana, Tuhan hantar kelak walaupun sebanyak mana dimarahi, didikihe, katakanlah kita akan selamat, dijagakan oleh Allah Ta'ala. Hak kita nak hari ni 1000 orang berkenan dengan kita, tak sama dengan Tuhan satu puji kasih dengan kita. Nah, orang beribu-ribu orang berkenan kepada kita, tak boleh beri bekah juga, tak boleh menjadikan rahmat yang besar. Nah, akan tetapi sebalik, satu Allah Subhanahu wa Ta'ala puji kasih saya terhadap hamba dia, nascaya jadi selamat dunia sampai kepada akhirat. Marilah hari ini sama-sama kita membacakan ayat suci Al-Quran dan tilawatil Quran, mengajikan qiraati apa saja. Tak lanjut, tak jadi terlewat lagi. Dengan masa kita sekarang, walaupun katalah umur kita 9 ataupun 100 umur, selagi telinga duk dengar, mata akan kelihatan, mari kita buka Al-Quran tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Walaupun bagaimana kita akan selamat dunia sampai akhirat, lebih-lebih lagi dengan ayat kursi. Tinggi sekali-kali insya-Allah taala. Tak melanjutkan apa ni masa, tak melewatkan waktu, saya undur diri dengan lafaz mulia, dengan takzimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul